Pada 12 Februari 2013, Tentera Malaysia bersama dengan Polis Cawangan Khas, Pasukan Operasi Khas serta Pasukan Gerak Am membuat kepungan di Lahad Datu, Sabah. Ia untuk membantras ancaman kira-kira 200 penceroboh dari Kepulauan Sulu yang cuba menghidupkan tuntutan mereka terhadap negeri itu. Ketika mereka bertempur mempertahankan tanah air, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar meremehkan peranan Pasukan Gerakan Am Polis dan Polis Cawangan Khas. Semua polis itu ramai, kebanyakan besar dihantar jadi polis hutan. General Operations Force untuk lawan komunis dulu. You do not need, okay? General Operations Force now. Komunis semua cimpeng pun tak bagi main balik Malaysia. Kenyataan Nurul Izzah dangkal dan tentunya menghina pengorbanan anggota Pasukan Gerakan Am yang mati dibunuh oleh kumpulan pengganas Sulu. Selain Pasukan Gerakan Am, Nurul Izzah juga mengkritik Pasukan Cawangan Khas sebagai menjalankan kerja sia-sia. Tak payah kata polis dah cukup. You hanya mansuhkan Stansya Branch, you pastikan mereka jadi pegawai penyiasat. Sekali lagi, PKR menerusi Nurul Izzah menampakkan belang jika diberi mandat memerintah negara. Anggota pasukan polis tidak akan ditambah manakala Pasukan Gerakan Khas dan sayap cawangan khas polis akan dimansuhkan. Hakikat bahawa PKR boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan cetek sebegini ketika bumi Malaysia diancam pencerobohan bersenjata menampakkan sebuah pembangkang yang tidak patriotik. Saya punya pandangan dalam hal yang seperti ini, hal berkaitan dengan kedaulatan negara dan keselamatan nasional, tidak wajar sama sekali mana-mana pihak mengambil kesempatan untuk mengolahnya dalam bentuk politik. Ketika negara memerlukan semua pihak bersatu menangani krisis keselamatan negara yang paling serius sejak beberapa dekad lalu, pembangkang mempersenda dan meremehkan ancaman itu. Malah PKR memperalatkan seorang bekas Panglima Tentera Darat untuk memperlekehkan kemampuan pasukan keselamatan. Kerana terikut-ikut dengan rentak pembangkang, Tan Sri Muhammad Hashim Hussein yang pencen tahun 2002 sebelum menyertai PKR merendahkan kemampuan Angkatan Tentera. Ancaman kumpulan bersenjata lebih 200 pengganas di Lahad Datu dibandingkan dengan krisis 27 Ali Al-Mauna di Kampung Sau tahun 2000 yang ditumpas dalam 4 hari. We actually managed to resolve the problem in 4 days. But of course, people will say it's a different scenario, it's apples and oranges. But within 4 days, mind you, why? Because of this very clear command structure, a rapid deployment, clear orders. Kenyataan itu dibidas oleh Panglima yang mengendalikan operasi di Sau, Lieutenant General Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said. Mungkin inilah sebabnya maka mereka berani datang. Sebab ada orang dan bekas-bekas jeneral dan pegawai sendiri katakan kita ni kurang kabut sikit, kita ni tak betul. Mungkin ada agenda personal peribadi mereka. Dia tahu sebenarnya kemampuan kita. Kemampuan kita sebenarnya kuat. Jadi jangan diperlekehkan oleh orang-orang yang sebenarnya ada niatnya lain. Selain Nurul Izzah dan Muhammad Hashim, seorang lagi Naib Presiden PKR Tian Chua melontar tuduhan kononnya pencerobohan di Lahad Datu adalah konspirasi terancang UMNO. Fitnah itu dibuat oleh Tian kepada portal rasmi PKR sendiri dan diulangi dalam ceramah-ceramah. Cerita ni pelik. 100 orang cuba mengambil alih Sabah untuk kembalikan Sabah kepada kuasa di bawah kuasa Sultan Sulu. Ini saya rasa UMNO ni apa macam-macam mereka boleh reka. Fitnah Tian membawa maksud anggota pasukan keselamatan bersetuju menyertai sebuah konspirasi politik kerajaan yang mengorbankan anggota mereka sendiri. Puluhan laporan polis dibuat terhadap Tian selepas beliau enggan memohon maaf. Anggota keluarga polis sendiri meluahkan rasa kesal dengan tindakan pembangkang tidak bertanggungjawab. Apa pasal perasaan kami di Sabah? Kau pandai cakap, kau punya suka. Ini bukan
jadi politik. Ini benar-benar terjadi. Kami semua di Sabah merasa apa yang terjadi. Kamu tak merasa. Itulah Tanjung yang suka cakap apa-apa. Kami semua di Sabah kecewa dengan awak. Tian, Nurul Izzah dan sifulan-sifulan dalam Pakatan Pembangkang mendapat petunjuk melontar tuduhan liar terhadap kerajaan daripada Anwar Ibrahim. Anwar menggunakan pencerobohan di Lahad Datu untuk menghasut rakyat membenci Barisan Nasional kerana kononnya lambat bertindak menggunakan kekerasan. Betul, kita tak mahu jadikan ini isu politik, tapi kita kena tanya apa pasal keselamatan boleh biar begitu lama. Demi mencari modal politik, Anwar mengenepikan keperluan Malaysia menggunakan segala usaha diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Kita bukan berlawan dengan satu negara atau satu tentera tau. Ini datang senyap-senyap duduk di satu kawasan. Jadi kita pun cuba memahami apa sebenarnya muslihat dia orang ni kan. Namun dalam hal ni seperti yang kita telah diberitahu kemudian mungkin ada usaha untuk mengambil satu langkah jalan keluar di mana proses negotiation itu berjalan. Namun bagi Anwar dan Pembangkang, semua pertimbangan itu ditolak asalkan beliau dapat menggunakan pencerobohan di Lahad Datu untuk memperlekehkan kerajaan dan pasukan keselamatan. Persoalan siapa yang cuba mendapat untung politik dengan membiayai kumpulan bersenjata warga asing untuk menceroboh Sabah harus direnung. Yang nyata, Anwar sudah pun membayangkan Malaysia akan kehilangan Sabah dalam ceramah-ceramahnya sebelum dan selepas pencerobohan oleh pengganas Sulu berlaku. Apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Ejekan yang angkuh itu memperkuatkan laporan-laporan daripada Filipina yang mengaitkan Anwar kepada pemimpin-pemimpin di Mindanao yang masih berniat menuntut Sabah. Malah WikiLeaks mendedahkan niat pemberontak Filipina Nur Miswari menakluki Sabah dan hubungan beliau dengan Anwar. Sejarah Anwar dan PKR diwarnai dengan usaha memperalatkan anasir asing untuk campur tangan dalam urusan dalaman Malaysia. Ketika Anwar dalam kerajaan, beliau memkenalkan dasar-dasar ekonomi zalim tajaan Michael Kemdesu, Ketua Pengarah Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF. Dasar-dasar IMF yang kejam meranapkan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun sejak 1997. Malaysia hampir menerima nasib sama di bawah teraju Anwar sebagai Menteri Kewangan. Dan apabila Anwar dipecat kerana tuduhan seks haram pada tahun 1998, anak sulung beliau Nurul Izzah dikerah untuk mencari sokongan daripada Presiden Filipina ketika itu, Joseph Estrada. Estrada diperalatkan demi masalah peribadi Anwar. Di Kuala Lumpur, apabila seorang lagi bekas kaki tangan Anwar, Saiful Bukhari Azlan mengadu diliwat oleh beliau pada tahun 2008, Ketua Pembangkang itu cuba mengheret kerajaan Turki ke dalam kancah politik Malaysia. Anwar mencari perlindungan di dalam kedutaan Turki, malah menggunakan pekarangan itu untuk memfitnah kerajaan. Every time Anwar opens his mouth, you have to think very, very carefully. Is what he is saying the truth? Is there any basis, in fact? And subsequently, we will find that there is no basis. Anwar turut mensasarkan ahli-ahli politik Australia untuk membantu kempen PKR mencemuh dan menghina kerajaan serta institusi-institusi awam negara. Seorang yang banyak membantu Anwar ke arah ini adalah Nick Xenophon. Beliau seorang senator bebas yang diundang berulang kali ke Malaysia oleh Anwar untuk mengeluarkan kenyataan memperlekeh sistem kehakiman serta demokrasi di Malaysia. Segala urutan itu harus diambil kira dalam perbahasan siapa dalam pencerobohan bersenjata oleh pengganas asing di bumi Sabah. Pihak yang menggalakkan malah membiayai pencerobohan itu jelas sanggup menggunakan jaringan antarabangsa untuk menimbulkan huru-hara demi memenuhi agenda politiknya. Agak rasa sangsi dan gusar seolah macam wujud satu konspirasi dalam hal ini apabila Miswari dikatakan berjumpa dengan
Datuk Seri Anwar dan berlakulah peristiwa di Lahad Datu itu. Media Filipina dan antarabangsa kini begitu aktif mengupas isu pencerobohan Lahad Datu dan kaitannya dengan pihak pembangkang yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Apabila Datuk Seri Anwar dalam kempen mereka kan mengatakan seolah bahawa Sabah akan hilang ini, dia seolah-olah macam in the word the confirmation tau, menunjukkan satu kepastian tau, macam pengabsahan terhadap satu perancangan yang dibuat. Paling mengejut ialah Anwar sanggup melayan saranan supaya pihak-pihak tertentu di Filipina berunding dengan kerajaan Malaysia untuk menuntut Sabah. Dalam kes tuntutan itu rundingan seperti biasa boleh diteruskan. Kenyataan Anwar ini adalah pendirian rasmi Pakatan Pembangkang. Justru ia menimbulkan persoalan mengenai nasib Sabah jika Pakatan Pembangkang diberi mandat memerintah Malaysia. Yang pasti ialah tidak ada keraguan sedemikian mengenai iltizam Kerajaan Barisan Nasional di atas isu yang sama. Dalam soal keselamatan dan kedaulatan Sabah, kerajaan akan melakukan apa saja untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kedaulatan negeri Sabah. Ketika pasukan keselamatan negara menyabung nyawa mendukung iltizam kerajaan membela kedaulatan Sabah, Anwar, anaknya Nurul Izzah dan Tian Chua menyemai rasa benci terhadap kerajaan dan memperlekeh prajurit negara. Patriotisme yang diharapkan, namun PKR dan sekutu-sekutunya dalam Pakatan Pembangkang hanya gairah mempolitikkan pengorbanan pasukan keselamatan demi memenangi pilihan raya.